Yang kedua ialah hadis daripada Sa'ib ibni Abi Sa'ib radhiyallahu taala anhu, annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah fi tijarah. Sa'ib bin Abi Sa'id ni pernah menjadi rakan kongsi Rasulullah sebelum baginda menjadi rasul dalam perniagaan. Falamma jaa yaumul fathi, apabila datang hari pembukaan kota Mekah, yang mana Sa'ib ni ada di duduk di Mekah dia. Maka Rasulullah bila berjumpa sahabat rakan kongsi lamanya, dia kata marhaban bi akhi wa syariki. Aku sambut dan selamat datang kepada, dan aku menyambut sahabatku serta rakan kongsiku. La yudari wa la yumari. Dan tidak berlaku dengan maksud Nabi memuji bahawa beliau tidak melawanku, tidak membangkangku, tidak bertengkar denganku daripada mirak. Tak ada makna sepanjang baginda bersama dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib, mereka tidak berbalah, tidak bertengkar, mereka menjadi rakan kongsi yang baik. La yudari wa la yumari. Maknanya, makna hadis kunta syarikan mutasamihan, kamu ini rakan kongsi yang sangat bertolak ansur. Mutasamih bertolak ansur. Tuafiquni fi amali, kamu tuafiquni, kamu bersamaku dalam pekerjaanku, kamu setuju dengan pekerjaanku. Fala tukhalifuni, dan kamu tidak menyalahiku. Wala tunazi'uni, tidak pernah berbalah denganku. Rasulullah memuji dia. Okay. Yang seterusnya kita tengok. Yang ketiga tu kita langkahlah, kita masuk kepada kata muallif, kama kana an-nasu yata'amaluna bisyirkah fima bainahum, dan perbuatan bersyarikat ni, manusia ni bermuamalat secara bersekutu, berakan kongsi ni sejak daripada dulu. Falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah ingkar. Para sahabat ni buat banyak perkongsian, Nabi tak pernah insar, tidak pernah ingkar ke atas mereka. Ini menunjukkan bahawa syarikat ini satu benda yang diharuskan. Okey, apa hikmat? Hikmatu tasyri'i syarikah. Hikmat disyariatkan syarikat ini. An-nasu mutakamiluna fi qadaratihim wa mawahibihim, dan manusia itu saling melengkapi. Mutakamiluna, saling melengkapi pada kemampuan mereka. Mawahibihim, kebolehan mereka. Wa imkaniyatihim, kemampuan mereka. Khalaqahumullahu azza wa jalla mutafawitinan, Allah Ta'ala mencipta mereka ini berbeza-beza pada kebolehan ini. La yastati'u wahidun minhum an yastaqilla bikulli ma tatatallabuhu al-hayatu. Tatatallabuhu al-hayatu, dan setiap seorang tak mampu untuk bersendirian pada perkara yang menuntut oleh kehidupan. Kita tak mampu buat semua perkara dengan diri kita. Kita tak mampu untuk pergi ke laut cari ikan, untuk bercucuk tanam padi, untuk ternak binatang, untuk tanam sayur. Kita tak mampu buat seorang diri. Lakinnahu yukammilu dhalika bitta'awun, tapi dia akan jadi sempurna dengan cara ta'awun. Berlaku dengan cara ta'awun, bertolong-tolong, ma'a ghairihi, dengan orang lain. Liyastaqimal 'aishu, supaya jadi luruslah kehidupan itu, jadi eloklah kehidupan. Wa yakunur rizqu al-halal, jadilah rezeki halal. Kemudian ni ayat ini menarik ya. Harap pelajar boleh tengok kepada tafsir bagi ayat surah Zukhruf ayat 32 ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia itu ada kelebihan. Salah satu ada antara mereka yang Allah Taala lebihkan dan menjadi menjadi orang yang mengepalai dan menguasai bagi sebahagian yang lain. Okey, jadi di sini hikmat persyariatan ni boleh baca secara panjang, sebagaimana kita maklumlah bahawa ada orang yang kadang-kadang mempunyai harta tapi tidak pandai untuk menggunakan ataupun untuk melaburkan atau mendatangkan keuntungan, dan ada orang yang pandai bekerja tapi tidak ada berharta. Ini juga secara khususnya ia akan masuk perbincangan ini dalam bab mudharabah. Kerana mudharabah ni harta itu datang daripada sebelah pihak. Adapun syarikat kedua-dua belah pihak mengeluarkan harta, dan kedua-dua belah pihak ini melakukan muamalat untuk mendatangkan keuntungan bagi perniagaan mereka. Okey, kita terus masuk kepada anwa' syarikah. Ini penting. Syirkatul aqdi yumkinu an tahsula ala suwarin muta'addidatin yahsuruhal fuqaha'u fi arba'ati anwa'.
Syarikat akad ni boleh terhasil di atas rupa yang pelbagai yang ulama hasarkan, ulama hadkan kepada 4 jenis. Kalau ikut ini di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i. Kalau kita buka secara lebih luas berkaitan dengan jenis syarikat ni, ada lebih daripada 4 sebenarnya. Cuma inilah secara syarikat yang secara umum yang dibincangkan dalam mazhab kita. Okey, apa dia? Yang 4 jenis syarikat itu. Pertama, amma syarikatul inan. Fahiya. Yang pertama dinamakan syarikatul inan. Apa itu syarikatul inan? Fahiya an yashtarika syakhsani aw akthar fi tijarah bi amwalin lahum. Bahawa bersekutu 2 atau lebih pada perniagaan dengan harta mereka. Ala an yakuna ribhu bainahum. Dengan syarat keuntungan tu akan dibagi di antara mereka. Wahadha an-naw' min asy-syarikah jaizun wa masyru'ah. Jenis ini harus dan hukumnya disyariatkan bittifaqil fuqaha, dengan sepakat para ulama di sisi 4 mazhab semua iktiraf syarikatul inan. Syarikatul inan tu apa? Iaitu mereka ahli rakan kongsi keluarkan modal dan mereka juga terlibat dalam proses perniagaan, proses untuk mencari untung tu. Itu syarikatul inan. Okay. Ni kita akan, pengarang kata kita akan bincangkan pada akan datang. Kita nak tahu dulu. Nanti ada bab khusus syarikatul inan. Kerana bab syarikat ni di sisi mazhab Syafi'i hanya satu saja yang dikira harus, iaitu syarikatul inan ini. Yang kedua, wa amma syarikatul mufawadah. Syarikat mufawadah apa dia? Wahia an yashtarika ithnani fa akthar fi amwalihim ammah. Syarikat mufawadah ni ialah 2 orang atau lebih bersekutu pada harta mereka secara umum. Jadi syarikat mufawadah ni dia tidak asingkan harta modal khusus. Dia kira semua harta yang ada tu masuk sekali. Wa yakununa syuraka'a fi kulli ma lada kulli minhum. Jadilah mereka tu rakan kongsi pada setiap apa yang ada di sisi mereka. Masing-masing ada harta, duit dalam bank, ada rumah, ada kereta, dikira rakan kongsi semua. Wa kullu minhum wakilun 'anil akhari wa kafilun lahu. Dan setiap daripada mereka menjadi wakil kepada kawan dia tadi dan kafil, dan menjadi penjamin kepada kawannya. Maknanya apa-apa hutang kawannya, orang ini menanggung juga. Apa-apa yang dilakukan oleh seseorang, dia sebagai wakil bagi kawan dia boleh. Yusyarikuhu fi kulli maghnamin. Dia akan berkongsi pada setiap keuntungan alaih wa yusibuhu min kulli gharmin, dan dia akan kena pada setiap kerugian. Gharamin ni setiap tanggungan. Kalau ada kerugian dan tanggungan, semua dia akan kena. Maknanya masing-masing akan kena juga, walaupun yang buat salahnya ataupun harta itu berkaitan dengan harta kawan dia. Kalau dapat untung, kawan dia dapat untung, dia pun dapat juga. Nampak? Jadi syarikat mufawadah ni, apa nama ni, kena faham oleh, kerana ramai yang tak dapat taswirkan. Ini benda ini tidak berlakulah, jaranglah syarikat mufawadah ni. Cuma surah ataupun jenis syarikat ini ada dilakukan atau oleh di kalangan zaman jahiliyah dulu, dan syarikat ini ditolaklah dalam Islam. Bagaimana? Seorang itu, kita kata A dan B, dia ni kalau syarikat mufawadah macam mana? Dia ni bersepakat dan jadi rakan kongsi pada setiap perkara. Maknanya kalau rumah A pun boleh dijadikan jaminan. Padahal rumah masing-masing, rumah sendiri. B pun kereta B pun boleh jadikan jaminan. Kalau seorang itu berniaga dengan harta dia sendiri pun, kira B pun dapat juga. Nampak? Jadi syarikat mufawadah ni tidak ada dhabit yang tertentu, sehingga masing-masing boleh melampaui pada harta sahabatnya tadi. Wahadha an-naw' min asy-syarikah batilun 'inda Syafi'iyah. Ini batal di sisi Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tidak terima. Memanglah, mana boleh kita sampai menanggung harta orang lain. Lima tantawi alaihi minal ghararil kabir. Kerana apa yang terkandung di dalamnya daripada ketidakpastian yang besar. Macam mana kita, orang tu buat silap pun kita kena tanggung. Gharar, bahaya yang sangat besar. Lima fihi minal wakalah bil majhul. Berlaku padanya perwakilan dengan perkara yang majhul. Kita boleh nak jual je harta kawan kita, tak boleh. Wal kafalah bihi, kita tanggung jamin je apa yang silap dengan dia, kita pun kena jamin. Saya pun tak nak bincang panjang lah ni. Maklum lah. Cuma faham bahawa itu namanya syarikat mufawadah. Yang ketiga, syarikatul abdan. Wa tusamma syarikatul a'mal. Okey, syarikatul abdan, syarikat
barika ithnani au akthar, bersekutu dua orang atau lebih, la mala lahum, yang mana masing-masing tidak ada duit, ala an yataqabbalu a'malan, dengan syarat mereka menerima kerja, wa yaqumuna biha, dan mereka melakukan kerja itu. Jadi dalam syarikatul abdan, apa yang berlaku ialah tidak ada modal yang dikeluarkan, masing-masing menggunakan badan masing-masing, menggunakan kemahiran amal kerja masing-masing, berdasarkan kerja masing-masing itu mereka bersekutu. Sawaun akanu muttafiqina fi hirfah, sama ada mereka itu sama pada hirfah, pada pekerjaan, am mukhtalifin, mukhtalifin, ataupun berbeza. Sama ada kedua-dua itu sama. Contoh kita katakan tukang kasut A dengan tukang kasut B. Tukang kasut, dia bersyarikat. Ni kerja yang sama. Maknanya A pun tukang kasut, B tukang kasut. Main kita buat syarikat. Ada modal? Tak ada modal, masing-masing buat kerja masing-masing lah. Tapi keuntungan kita bagilah. Akhir bulan kita bagi keuntungan. Nampak? Jadi itu nama syarikatul abdan. Ataupun lain, pekerjaan yang berbeza. A ni kedai makan. B ni, A ni jual makanan. B jual air. Nampak? Berbeza. A jual makanan, B jual air. Apa yang mereka modal mereka ialah kerja mereka. Bukan ada duit. Badan mereka. Dengan maksud amal kerja mereka itu modal. Akhir bulan kita bagi. Bagi keuntungan yang dapat. Okey. Ala an yakuna ribhu bainahum mutasawiyan au mutafawitan, dengan syarat bahawa keuntungan tu dibahagi sama di antara mereka, sama ada sama ataupun mutafawitan, ataupun tidak sama, berlebih kurang. Tak kiralah nak bagi sama tak sama, tidak, bukan isu di situ. Isunya ialah tidak ada modal duit yang dikeluarkan, masing-masing mengeluarkan kerja, menjadikan amalan dan kerja mereka itu sebagai bahan untuk berkongsi. Okey. Wadhalika kahammalin, seumpama orang yang bawa barang. 2-3 orang ni kerjanya angkut barang. Wal khayyatin, tukang jahit. Dia ada 2-3, satu derek kedai tu semua tukang jahit belaka. Jadi masing-masing kata kita buat syarikat lah. Akhir bulan kita bagi keuntungan antara kita. Okey. Wa hadha an-naw' min asy-syarikati batilun, ini juga syarikat ini batil, tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Lima fihi min ad-darari al-manhiyyi anhu, kerana pada syarikat ini berlaku mudarat yang dilarang. Pada syarak. Kenapa? Li'annahu rubbama qama ba'dhum bi'amalin tafuku ma qama bihi ghairuhu bikathir. Kerana boleh jadi sebahagian mereka melakukan kerja yang melebihi daripada orang lain. Katalah syarikat kedai kasut belaka kan. Kita buka makna kedai baiki kasut. Kedai baiki kasut, mereka ni kata kita nak buat syarikatul abdan. Jadi boleh jadi sebahagian mereka tu kerja lebih pada orang lain. Kerana orang minat datang kedai dia. Kedai dia lagi elok. Hasil bahan yang diberi tu. Nampak tak? Jadi orang lain kata tak apalah, kita tutuplah kedai, kita cutilah. Tiba-tiba akhir bulan kena bagi keuntungan tu. Jadi berlaku darar, kerana banyak mana pekerjaan yang mereka buat tu tak dapat ditentukan. Maka untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan dan berlaku pergaduhan, maka Islam tak benar. Tidak benarkan syarikatul abdan. Tak, sama tak macam kedai makan. Buka satu derek kedai tu, satu bangunan kedai tu ada 2-3 kedai makan. Jadi dia buat syarikat abdan contohnya. Syarikatul amal atau syarikatul abdan, nama samalah ni, mana-mana. Mereka kata akhir bulan kita bagi keuntungan sama rata. Tiba-tiba kedai ni kata aku malas aku nak tutup lah, nak buka 3 hari je seminggu. Ataupun kedai dia tak ada orang datang, dia pun malas masak banyak-banyak. Orang lain yang masak banyak-banyak, akhirnya keuntungan bagi sama banyak. Jadi berlaku darar yang jelas, yang dilarang. Berlaku kemudaratan. Kerana sebahagiannya akan melakukan kerja melebihi orang lain. Wa qad ajazahal a'immatu ghairu syafi'i. Kena ingat dalam masalah tiga akad yang ataupun 3 akad syarikah yang selain daripada syarikatul inan ni ada khilaf lah sebenarnya. Sebenarnya ada khilaf di sisi mazhab lain. Sebab itu pengarang bawa juga sebahagian daripada selain ulama Syafi'iyah ada yang mengharuskan. Kerana apa? Kerana ada hajat. Yalah, kadang-kadang ada perlu hajat untuk satu kumpulan peniaga
menjadi rakan kongsi pada pekerjaan yang mereka buat. Tapi bergantung kepada syarat-syarat yang disebut dalam mazhab tersebutlah. Okey. Masuk yang keempat pula. Amma syarikatul wujuh. Okey. Yang keempat ini syarikatul wujuh. Syarikat wajah. Wujuh ni makna ialah kita kata dia tak duit tak keluarkan, kerja pun bukan dia buat kerja, dia hanya guna nama dia. Wujuh muka. Muka dia guna muka. Guna muka yang masuk nama dia itu memberi impak kepada syarikat, maka dia masuk dalam syarikat itu atas dasar nama dia. Letak nama dia atau muka dia orang popular. Kalau setengahnya panggil duta produk lah kan. Cuma duta produk ni dia sebagai syarikat, kena tengok pula apakah usaha dia dalam syarikat itu. Dalam mazhab kita tidak dibenarkan. Kalau semata-mata dia nama dia atau muka dia itu, keberadaan dalam syarikat itu justru lepas itu dia menjadi rakan kongsi syarikat, itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak keluarkan modal dan dia tidak melakukan pekerjaan. Maka tidak ada sesuatu yang melayakkan dia mendapat keuntungan daripada perniagaan itu. Kerana perniagaan itu ar-ribhu innama yatatayyabu bil amali au bil mali. Keuntungan itu sebenarnya dalam konsep Islam kita, dia dapat layak kerana sama ada orang itu buat kerja ataupun orang itu mengeluarkan duit, mengeluarkan modal. Sekarang ni dia tak keluar apa-apa. Wa amma syarikatul wujuh fahiya an yashtarika ithnani fa akthar mimman lahum wajahah. Ada orang yang orang yang mempunyai wajahah. Orang yang mempunyai kedudukan. Orang yang mempunyai kedudukan. Dia ni datuk ke, dia ni Tan Sri, menyebabkan kalau ada dia dalam syarikat itu senang untuk dapat projek. Ada wajahah. Wajah ni makna nama, ada wajah. Bahasa Arab wajah ni ada muka, orang yang diberi muka. Indan nas, di sisi manusia, wa husnus sum'ah, dan dia ada sebutan yang elok. Orang kenal nama ni, orang sebut nama ni, orang terus kenal. Orang terus akan bagi sokongan dan seumpamanya. Dia hanya guna itu saja. Ala an yashtaru as-sila'a, dengan bahawa mereka membeli barang-barang fi zimmati, dalam tanggungan secara hutang, ila ajalin, sehingga satu tempoh. Mushtarikina am munfaridin, sama ada secara bersama, berkongsi ataupun berasingan. Wa yakunul mushtari mushtarikan bainahum, dan jadilah mushtari, pembeli itu bersyarikat dengan mereka. Thumma yabi'u tilka as-sila', kemudian mereka akan jual barangan tersebut. Fama kana min ribhin kana baina syuraka, dan apa yang mereka dapat daripada keuntungan itu akan dibahagikan di antara rakan kongsi. Pendek katanya, syarikatul wujuh macam sebut tadilah, duta produk, orang yang ada kedudukan, ada nama, dia masuk dalam syarikat, duit pun dia tidak keluarkan, kerja pun dia tidak buat, tapi dia dapat bahagian daripada keuntungan yang hasil. Okey. Wa hadha an-naw' batilun aidan, juga batal. Li adami wujudil mal, kerana tidak ada harta. Al-mushtarak bainahum, yang dikongsi di antara mereka. Okey. Wa li wujudid darar, apa lagi sebab haram? Li wujudid darar. Ingat, kalaulah keluar soalan lah. Ni bagi hint sikit. Kalau keluar soalan tanya, apa sebab syarikat ini batal? Ingat, poin-poinnya ada kat sini. Kerana tidak ada duit. Ingat, kerana apa? Ar-ribhu innama yatibu ar-ribhu imma bil amal au bil mali. Sama ada dengan pekerjaan ataupun dengan duit. Jadi di sini duit tak ada, yang pertama. Sebab yang kedua menyebab akad syarikat ini tidak diterima ialah liwujudil darar, kerana ada kemudaratan. Kenapa? Li'anna kullam minasyuraka yu'awidhu sahibahu bikasbin ghairi muqabilin. Kerana setiap daripada rakan kongsi itu yu'awidhu, bertukar dengan sahabatnya dengan kasbin ghairi muqabilin bi'amalin, dengan usaha yang tidak dapat dibayar dengan pekerjaan, au sun'ah, ataupun dengan satu perbuatan, au ma ila dhalik. Nak bayar macam mana? Nak bayar muka, nak bayar nama ni. Benda itu bukan ada nilai. Itu tidak ada nilai. Lainlah kalau dia termasuk juga buat usaha dalam untuk perniagaan itu. Okey. Falam yakuni ribhu huna nama'an lil amal, dan tidak adalah keuntungan di situ ialah hasil daripada harta, wala muqabilan lil amal,
dan dia tu tidaklah bagi balasan kepada pekerjaan. Jadi dua, amal tak ada, mal pun tak ada. Fala yastahiq, maka tidak berhaklah untuk dapat keuntungan. Wa kadzalika ajaza hadhihi syarikah ghairu syafi'iyah. Begitulah juga dalam masalah ini ada ulama daripada mazhab lain yang mengharuskan syarikatu al-wujuh ini. Adalah sebahagian ulama yang mengharuskannya. Okey. Kemudian kita masuk kepada syarikatul inan pada video yang akan datang. Wallahu taala a'lam.